ace. Sekarang kita cuba queen pula Okey. Salah satu kaedah, mungkin cikgu kamu ada kaedah lain. Saya guna perkataan salah satu kelas. Okey, bukan sebab nak jaga hati cikgu kamu, memang kena jaga hati cikgu kamu tu. Salah satu saya guna sebab yalah, kaedah ni ada banyak sebenarnya. Tengok mana yang kamu boleh ikut, kamu ikut. Mana yang kamu boleh faham, kamu faham Okey, K adalah kehendak soalan, permintaan soalan tu tanya apa. W adalah watak, I adalah isu, N adalah nilai universal. Okey. So, soalan ni dia ada banyak bentuk kelas. Bahagian B dan C ni. Dia boleh tanya soalan nilai. Macam mana nak kenal pasti soalan tu bertanya nilai? Kalau saya nak cerita sampai habis, kita kaji satu-satu soalan tu memang tak akan habis. Jadi saya simpulkan soalan tu kalau dia tanya nilai kelas, dia akan guna perkataan nilai universal yang anda pelajari. Okey, berdasarkan situasi tersebut, apakah nilai universal yang anda pelajari? Apakah nilai universal yang sesuai? Apakah nilai universal yang boleh diamalkan? Kalau dia ada guna letak perkataan NILAI dalam soalan itu, bermaksud mesti dia nak tanya nilai dengan kamu. Okey? Itu soalan bertanyakan nilai. Kalau soalan tidak bertanyakan nilai pula, kamu boleh saja bagi huraian lebih daripada 10 ayat, tak perlu bagi nilai pun. Tapi saya selalu pesan dengan pelajar saya, to play safe, kamu letak saja nilai. Macam saya kata dengan pelajar saya kelas tadi kan, over tak apa. Kamu bagi jawapan lebih tak apa. Bagilah pemeriksa tu akan pening kepala sendiri tapis jawapan kamu. Dialah yang akan cancel, dialah yang akan buat. Kamu bagi saja semua kelas. Supaya kamu puas hantar kertas exam kamu nanti. Okay? Soalan tidak bertanyakan nilai, saya bagi tahu dengan pelajar saya, bagi saja. Sekurang-kurangnya berapa cikgu? Sekurang-kurangnya 4. Tapi skema soalan 3. Pemeriksa terima 3. Okay? Kalau soalan berpendirian, mesti nyatakan pendirian terlebih dahulu. Contohnya wajar, setuju. Jika saya sebagai seorang Perdana Menteri, saya akan. Kalau saya sebagai seorang ketua kampung, saya akan jawab itu dahulu, baru kamu bagi ikut kehendak soalan. Okay? Ingat, so sama ada soalan tu bertanyakan nilai ke, tidak bertanyakan nilai ke, soalan itu ni letak saja nilai kelas. Tak apa, biar dia yang sisihkan jawapan kamu tu. Yang penting benda tu ada. KSSM ni baru kelas. Pemeriksa ni ada pelbagai jenis selera lah. Saya kata selera. Ada seorang nak makan KFC, ada seorang nak McDonald. Tapi kalau ni kita takut kita tersilap langkah, bagi saja kelas. Tak salah pun Takkan potong markah pun dia bagi lebih. Okey, jadi langkah untuk menjawab soalan esei ni yang pertama sekali macam tadi, baca dan fahami kehendak soalan itu. Jika soalan itu bertanyakan tindakan, jangan tulis pihak lain. Orang tanya kamu tulis pihak lain pula. Tu dah tidak menjawab soalan. Orang tanya kamu bagi nama mak kamu pula. Tak boleh Yang ketiga, kaitkan nilai universal dengan situasi yang diberikan. Fikirkan nilai universal yang paling tepat sekali kelas. Sebab itu saya suruh pelajar saya bagi lebih. Skema jawapan pemeriksa dia perlu 3 nilai. Tapi kalau soalan tu spesifik, berikan 5 nilai, kena bagi 5 lah. Jangan kamu bagi 3. Tapi kalau dia tak spesifik minta berapa nilai, kamu kena bagi 4. Tapi pemeriksa bagi 3 selalunya. Okay? Kenal pasti kata tugas, bulatkan kata tugas soalan macam saya tadi, apa maksud kata tugas tu? Kesan, cara, punca, tindakan dan sebagainya lah. Aplikasikan teknik Queen dan KFC setelah mengenal pasti kehendak soalan atau kata kunci. Tidak perlu ada ayat pendahuluan ataupun ayat kesimpulan. Macam saya kata tadi, subjek pendidikan moral ni dia tidak romantik kelas. Dia tak perlu kamu guna ayat-ayat bunga-bunga cinta, peribahasa, pantun. Tak perlu. Dia nak kamu jujur, straight saja. Itu jawapan dia lah tu. Penanda wacana tu boleh masuk lah. Janganlah kamu abaikan penanda wacana tu dalam esei. Nanti kita tengok macam mana cara dia. Okay. So, saya gabungkan objektif 3, objektif 4 tu. So, dalam esei tu, saya selalu suruh pelajar saya guna kata kerja. Cikgu, kata kerja tu macam mana? Kata kerja tu perbuatan kelas. Macam mana kalau kamu nak tahu, dia guna ber. Okay. Contohnya macam ni Okay. Apakah salah satu teknik yang boleh digunakan untuk membuat huraian esei yang bertanya tentang cara, tindakan, peranan, tugas, tanggungjawab. Kepentingan pun kadang-kadang boleh masuk kelas. Tapi saya tak masukkan dalam slide ni sebab kepentingan sebenarnya dia boleh guna kata nama, kata tugas yang lain lah.
Tapi yang paling tepat cara, tindakan, peranan, tugas, tanggungjawab boleh guna teknik kata kerja ini. Okey, kata kerja ini jika soalan tu bertanya tentang tindakan, cara, peranan, tugas, tanggungjawab, kamu tolong guna perkataan meng, ber. Itu sangat membantu kelas. Kalau saya masuk, every time saya masuk mula-mula ajar kelas pelajar tingkatan 4, saya suruh mereka kuasai kata kerja terlebih dahulu. Dalam buku nota yang pertama mereka akan senaraikan bagi dengan saya sebanyak mungkin kata kerja. Tapi saya bahagikan kepada diri, ibu bapa, masyarakat, kerajaan. Supaya nanti kata kerja itu kelas, kamu akan nampak dia sangat membantu untuk kamu buat huraian. Kamu tengok. Contohnya kalau diri, kita ada menjaga, menghargai, mengutamakan, menghormati, meluangkan masa, meningkatkan imej siapa? Menjaga maruah, mematuhi peraturan, mendengar nasihat, berpegang teguh pada nilai moral, berusaha bersungguh-sungguh dan belajar. Itulah tindakan, cara. Okay? Ini pun dalam struktur pun boleh masuk sebenarnya. Okay? Seterusnya kalau ibu bapa, mendidik, mengajar, menasihati, meluangkan masa, memberitahu, menyediakan, mengekalkan tradisi, memberikan didikan, memberikan galakan seperti memikirkan kesan. Saya guna Memang pelajar boleh, termasuk pelajar yang tak ada idea pun tiba-tiba boleh jadi macam magician, tiba-tiba boleh jawab. Okey, seterusnya kalau masyarakat, apa peranan yang dia boleh buat? Melaporkan, mempromosikan, menderma, menyertai, mematuhi peraturan, membeli, memperkenalkan, mengekalkan tradisi, menyambut perayaan, memberi sokongan. Dan kalau untuk pihak kerajaan, kita ada mengadakan kempen. Okey. Kalau kamu kelas, kita ni, diri kita, ibu bapa tak boleh mengadakan kempen. Hei cikgu, kenapa tak boleh mengadakan kempen cikgu? Kenapa? Saat kita ni tak ada duit kelas. Tak ada duit nak buat kempen. Kamu ingat buat kempen tu macam buka kedai runcit? Tak. Buat kempen tu kamu kena mohon permit, dapat berapa duit, macam-macam kena buat. Tak semua orang boleh buat kempen. Pihak kerajaan boleh. Kerana mereka memang ada peruntukan. Yang kita ni, kamu jangan bagi jawapan saya akan mengadakan kempen. Kamu kena tengok dulu nama kamu tu ada pangkat datuk ke tidak. Kalau tak ada, jangan letak. Kamu kena tengok kamu tu datin ke tidak. Kalau bukan datin, jangan buat. Macam tu saya pesan dengan pelajar saya. Jadi mereka ingat, siapa-siapa yang pergi buat jawapan saya akan mengadakan kempen tu, saya suruh dia pergi buat demonstrasi. Saya nak tengok dia macam mana kalau dia jadi YB. Layak ke tidak? Dia buat atau pasti demonstrasi. Supaya rakan-rakan yang lain dalam kelas tu ingat, kalau aku bukan datin, kalau aku bukan datuk, aku tak boleh buat kempen. Tapi apa yang kamu boleh buat dengan kempen, kamu boleh menyertai, kamu boleh menyokong. Itu boleh, okay? So pihak kerajaan membuat iklan, melancarkan, mempromosikan, menyaman. Kamu tak boleh saman orang, pihak polis boleh. Mendenda, menghukum, menguatkuasakan undang-undang. Kelas, kalau dia tanya pihak kerajaan, kamu tengok perkataan ini sudah lebih daripada 10 markah kamu dapat. Kalau kamu guna ini. Okay. Sekarang kita cuba jawab soalan ini. Let's try this again. Tengok siapa ni, kajol kan ni. Okay. Okey, kita tengok. Okey, gambar berikut menunjukkan amalan gotong royong membersihkan kawasan perumahan di Taman Permai. Berdasarkan gambar di atas, terangkan kepentingan amalan norma masyarakat tersebut. Jawapan anda haruslah berdasarkan nilai-nilai universal yang anda pelajari. Ini adalah soalan bertanyakan nilai kerana dia ada menggunakan perkataan NILAI. Macam inilah yang saya maksudkan kelas. Kalau soalan tu bertanyakan nilai, kamu tengok soalan tu. Kalau dia ada perkataan NILAI ni, maksud dia memang tanya nilai dulu. Berdasarkan gambar di atas, terangkan kepentingan. Apa faedahnya mereka melakukan amalan gotong royong ini. Okey. So kita tengok bagaimana aplikasi teknik Queen ini digunakan adalah yang pertama kita kena tahu apa itu kehendak soalan dia. Soalan ini, K itu dia tanya okay. So K itu dia tanya mengenai kehendak soalan. Kamu cari kata tugas kelas. Okay, mana kata tugas dekat sini? Kamu cari, okay, berdasarkan bukan kata tugas, gambar bukan, di atas bukan, terangkan. Yes, itu kata tugas. Terangkan kepentingan. Apa kepentingan? Kamu tengok dekat sebelah. Kehendak soalan adalah selepas kata tugas. Ingat selepas kata tugas. Lepas tu kita ada W, siapa itu watak?
siapa watak dalam tu kamu carilah dekat sini. Lama. Kamu cari dekat soalan itu siapa watak, terangkan kepentingan amalan norma masyarakat. Kamu tengok dekat jawapan ini masyarakat. Kamu tengok dalam soalan ni ada dua watak. Dia ada masyarakat, dia ada anda. Ingat tak saya kata tadi watak itu selepas kata tugas. Selepas kata tugas ini adalah masyarakat datang dulu sebelum anda. So watak dia adalah masyarakat. Jangan buat silap yang itu. Apabila watak salah, watak tu keseluruhannya boleh buat kamu jadi salah. Situasi lain ya. Okey. Watak K, kehendak soalan, kepentingan. Watak masyarakat. I adalah isu. Apa isunya? Isunya adalah mengenai amalan gotong royong. Amalan gotong royong. Kemudian, dan apa nilai yang paling sesuai sekali dengan bergotong royong ni adalah bertanggungjawab, rasional, kerjasama, toleransi. Ini dia. Okay. So, ini adalah contoh rangka jawapan yang saya sudah sediakan kelas. Okay. Yang pertama sekali kelas, kamu terus straight to the point seperti yang saya kata tadi, tak ada pendahuluan, tak perlu pendahuluan. Kamu terus direct kepada jawapan kamu, masyarakat tersebut mengamalkan nilai apa dia? Nilai bertanggungjawab, koma, nilai rasional, koma, nilai kerjasama, koma, dan nilai, yang ini saya sengaja tak letak markah dekat sini sebab ini adalah maksimum nilai. Spare jawapan, kerjasama. Sebab takut kalau jawapan ini salah kelas, dia boleh bagi jawapan ini. Dia boleh bagi markah dekat situ. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okey, sekarang kita tengok Jadi jawapannya kelas, kamu akan bagi macam ni. Okey. Masyarakat tersebut mengamalkan nilai, okey, kita letaklah tadi nilai kerjasama, nilai rasional, nilai bertanggungjawab, dan nilai, apa lagi satu lagi nilai yang sesuai. Toleransi contohnya. Toleransi. Okey, kenapa saya suruh kamu bersedia dengan nilai ni? Takut jawapan kat sini tak betul, dia boleh terima yang ini. Okey. Jadi kamu terus straight to the point kepada kehendak soalan, kepentingan norma masyarakat tersebut ialah dapat mengeratkan. Kamu tengok penggunaan kata kerja, mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Contohnya, lepas kamu bagi huraian, kena bagi contohnya. Ingat lagi tak bagaimana dan mengapa yang saya ajar tadi tu? Contohnya saling bertegur sapa ketika bersama-sama membersihkan kawasan perumahan. Okey. Kalau kamu dapat jawapan macam ni, okey, yang ini dapatlah H1, dapatlah satu markah. Okey. Yang ini dapat pemeriksa akan letak N1 dekat sini, N yang kedua jawapan yang betul tadi, dan yang ketiga tu jawapan kamu betul, max N lah, max N. Okey. Masyarakat, kepentingan norma masyarakat tersebut ialah dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan penduduk. Kamu tengok bagaimana kata kerja boleh membantu mengeratkan. Okey. Okey, mengeratkan betul. Lepas tu kamu bukan berhenti setakat ini, perjalanan kehidupan kamu perlu diteruskan kelas. Macam mana kehidupan kamu perlu diteruskan? Gunakan, berikan contoh. Contohnya saling bertegur sapa ketika bersama-sama membersihkan kawasan perumahan. Okey. H1 juga.
Okey. Selain itu dapat mewujudkan. Kamu tengok mewujudkan kata kerja lagi digunakan. Betul. Semangat kejiranan. Okey. Okey, bagaimana semangat kejiranan ini boleh diwujudkan? Misalnya, kamu tengok dia kena bagi contoh. Selepas bagi fakta kena bagi huraian. Misalnya, saling membantu mencantikkan kawasan perumahan. Okey, very good. Bukan itu sahaja, kepentingan dalam masyarakat tersebut ialah dapat mengelakkan. Kamu tengok, mengelakkan kata kerja lagi diterima. Berbahaya seperti demam, denggi. Okey, bagaimana dapat mengelakkan penyakit? Apa contoh penyakit kamu boleh berikan? Demam denggi. Seterusnya dapat membersihkan kawasan persekitaran dengan membersihkan longkang atau parit yang tersumbat disebabkan oleh sampah sarap. H1. Kamu tengok penggunaan dengan seperti misalnya contohnya sangat diperlukan. Selepas kamu bagi huraian mesti bagi contoh itu. Berikutnya dapat kamu tengok menjadi suri teladan kepada generasi muda agar generasi muda boleh meniru amalan baik seperti bergotong royong. H1. Di samping itu dapat memudahkan sesuatu kerja yang dijalankan. Bagaimana supaya kerja-kerja yang berat menjadi ringan dengan membantu jiran. Okey, H1. Akhir sekali kepentingan. Okey, dia ada lagi jawapan kat bawah ni. Kenapa dia dia tak akhir sekali jawapan dia. Akhir sekali kepentingan norma masyarakat dapat menyumbang kepada keamanan negara kerana melalui keamanan dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera. Dapatlah satu markah dekat sini. Sini tadi dapat satu markah. Dia tak ni. H1. So, pelajar ini dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maksimum kamu dah dapat kelas tetapi max 10. Kamu dapat maksimum 10 markah. Okey, apa yang cikgu nak tunjukkan sini adalah penggunaan kata kerja tu sangat membantu untuk kamu bagi idea. Kamu tengok men tu sangat membantu. Dan jangan lupa selepas bagi kata kerja tu kamu kena bagi sebab. Bagaimana cara bagi sebab itu adalah menggunakan ni, mana muka kawan-kawan kita yang melopong tadi tu. Ni. Yang menggunakan ni mesti ada perkataan kerana, sebab, supaya, agar, dengan contoh misalnya mesti ada.